Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Ustaz harap kamu semua dalam keadaan sihat walafiat. Okey, stay at home, jangan keluar rumah. Yang lelaki walaupun kerajaan telah benarkan untuk keluar gunting rambut, tak payahlah. Ustaz sarankan, Ustaz cadangkan, Ustaz galakkan tak perlu gunting rambut. Okey, biar saja rambut kamu panjang. Ustaz pun dah rasa tak berselesa ni, tak apa. Sebab kalau gunting rambut tu kamu lebih mudah ataupun terdedah dengan virus COVID-19 Okey, tak apa. Jadi seperti mana yang Ustaz cakap sebelum ni, kita akan membincangkan 4 soalan daripada soalan ta'lil di bawah bab Asy-Syarikah. Okey, di bawah bab Asy-Syarikah. Okey, untuk menjawab soalan ta'lil ini, Ustaz ingatkan kamu 3 perkara lah. Yang pertama, untuk kamu menjawab soalan ta'lil ni, kamu perlu mahir dalam bahasa Arab dan juga kawaid dia. Maknanya subjek lam lah. Tanpa lam, kamu akan tenggelam. So, bukan perhebat. Bersungguh-sungguh lah. Bersungguh-sungguh kamu dalam subjek lam supaya kamu boleh kenal pasti yang mana satu fa'il, maf'ul, isim ala, isyarah dan sebagainya. Okey, yang kedua, soalan ta'lil ni ibarat kamu sedang berperang dengan orang yang membuat soalan. Okey, jadi kamu kena kenal pasti apakah bentuk serangan yang ditujukan kepada kamu. Macam mana kamu nak kenal pasti serangan tu? Kamu perlulah ingat rukun dan juga syarat-syarat sesuatu bab. Contoh, bab syarikah, kita lihat soalan pertama. Syaraka muslimun kafiran. Muslimun kafiran, di sini kamu boleh gunakan kawaid yang kamu belajar di lam. Muslimun kafirun, yang mana satu fa'il, yang mana satu maf'ul. Okey, muslimun fa'il marfu' bil dhammah, kafiran maf'ul mansub bil fathah. Time tu kamu perlu menggunakan kawaid al-lughatul arabiyah. Okey. Kemudian syaraka muslimun kafiran fi at-tijarah. Okey. Kamu kena fikir apa bentuk serangan yang ditujukan kepada aku. Okey. Telah bersyarikat di antara Muslim dan juga kafir. Okey, kalau Ustaz rasa bentuk serangannya adalah di bawah rukun al-aqidah ni. Sebab apa? Sebab Muslimun dengan kafiran adalah manusia. Bila manusia, dia melibatkan orang yang berakal. Okey, tak mungkin serangan tersebut di bawah al-amal. Okey, mungkin juga, tapi dia lebih tepat kepada al-aqidah ni. Okey, tak apa. Itu yang kedua. Yang ketiga, kamu kena hafal rukun. Bukan sahaja kamu kena ingat rukun, tetapi kamu kena ingat syarat-syarat di setiap rukun. Okey, tanpa kamu menghafal rukun-rukun tersebut dan juga syarat-syaratnya, 80% lah Ustaz, 80% kamu nak jawab soalan ta'lil ni susah. Susah. Baik, tak apa. Jadi sebelum kita masuk ke soalan, kita perlu ingat. Okey, ingat secara ringkas sahaja. Okey, asy-syarikah ni ada 4. Okey, biasanya orang yang nak bersyarikat ni kamu boleh bayangkan mesti ada orang. Okey, mesti ada orang Orang al-aqidah ni. Okey, kalau orang tu buat apa? Bekerjalah. Okey, mana ada orang buat syarikat untuk tidur, betul? Okey, so kerja al-amal. Untuk apa dia kerja? Untuk mendapat money. Okey, business make money. Business make money. Bolehlah. Okey, kita berniaga ataupun bersyarikat untuk mendapatkan duit. So al-mal di situ. Okey, jadi dalam syarikat selalu ada komunikasi, ada perjanjian. So itu di bawah as-sirah. Okey, di bawah as-sirah. Okey, baik. Okey, jadi kita pergi ke soalan yang pertama.
soalan yang pertama. Kalau kamu lihat di sini, syaraka muslimun kafirun fi at-tijarah. Telah bersyarikat seorang muslim dengan seorang kafir dalam perniagaan. So kalau ustaz dapat situasi ini, ustaz akan terus tutup mata dan bayangkan rukun dia yang pertama adalah al-amal. Sekarang ni orang muslim dengan kafir ni dia baru nak bersyarikat, dia belum membuat kerja lagi. So al-amal tolak ke tepi. Kedua, al-mal. Soalan ni tak ada menceritakan berkenaan dengan duit. So al-mal pun tolak tepi. Al-aqidah ni dua orang. Kat situ macam ada kena sikit kan. Al-aqidah ni dua orang. As-sighah. As-sighah tak ada masalah, mungkin tak ada masalah. Soalan tu tak kata pun orang muslim dengan orang kafir ni cakap apa-apa ataupun ada perjanjian ke apa. So as-sighah pun tolak tepi. Jadi kat sini tinggal hanya al-aqidah ni. Dalam al-aqidah ni kalau kita lihat, an yakuna fil aqidaini ahliyatul wakala. Syuraka bi an yakuna kullu minhuma. Dekat dalam al-aqidah ni dia hanya menyatakan dua orang yang berakad tu mestilah ahliyatul wakala, dia mesti akil, baligh dan juga bukan ghairu mahjur. Ghairu mahjur. So tak ada pun menyatakan perlu syarat dia perlu Islam ataupun dia mestilah seorang muslim. So jawapan yang boleh kita letak di sini, ni jawapan cadangan lah. Jawapan dia ialah, alih sikit muka. Ni. Ini jawapan yang pertama. Yasih, sah tadi. Sah akad tadi. Kenapa? Lianna la yushtaratul Islam mu fi aqdi syarikah. Tidak disyaratkan Islam dalam akad syarikat. Ataupun kamu boleh buat apa sahaja jawapan kamu yang menunjukkan Islam bukanlah salah satu syarat dalam membina sebuah syarikat. Al-Islamu laisa syartun min syurutis syarikah pun boleh. Ataupun apa sahaja yang sesuai lah. Time ni kamu perlu menggunakan kemahiran bahasa kamu lah. Kita pergi ke soalan yang kedua. Ba'a ahadu syuraka'i mal syarika bil ghabni al-fahish biduni idzni syurakaihi. Ba'a telah menjual. Salah seorang ahli syarikat harta syarikat bil ghabni. Mungkin kamu bil ghabni apa bil ghabni? Kamu hilang word ataupun kamu tak tahu apa perkataan bil ghabni. Kalau bil ghabni tak ada, cuba kamu lihat perkataan yang kedua. Itu soalan tu sebenarnya nak membantu kamu. Al-fahish. Innallaha ya'murukum bil 'adli. Bukan. Wa tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Fahsya ni sesuatu yang buruk lah. Sesuatu yang salah. Biduni izni syurakaihi, tanpa izin ahli syarikat yang lain. Seorang ahli syarikat menjual harta syarikat dengan keadaan yang salah, keadaan yang buruk, tanpa pengetahuan ataupun tanpa izin ahli syarikat-syarikat yang lain. Apa hukum dia? Time ni kamu boleh fikir al-amal. Al-amal al-amal mungkin ada kena-mengena. Sebab apa? Sebab dalam al-amal, kalau kita lihat, kalau kamu lihat di sini, ayyakunal amal ghaira mudirrun lisyarika. Pekerjaan tu mestilah tidak merugikan ataupun membahayakan keadaan kondisi syarikat. So jawapan tadi macam ada kena-mengena kan? Al-mal pula tak ada. Rasa walaupun macam ada tapi tak ada dalam syarat tu, tak ada kena-mengena dalam soalan tadi. Al-aqidah ni tak ada as-sighah. As-sighah
Kalau kamu lihat tadi dekat soalan dia ada bidunil izni kan. Okey, ada perkataan izin kat sini. So kita boleh soalan tadi seolah-olahnya ada kena mengena dengan al-amal dan juga as-sirah. Sebab apa? Al-amal tadi ada ghairu mudirrun. As-sirah tadi ada perkataan al-izin. So jawapan dia, okey, jawapan cadangan dia ialah soalan kedua tadi, la yasihhu, okey, tak sah tadi apa yang dibuat oleh seorang ahli syarikat tadi. Al-amal yudirru asy-syarikah, sebab perbuatan dia tadi memudaratkan syarikah. Wa hadha yunaqidu bima syurita fi ruknil amal, dan perbuatan dia tadi adalah yunaqid. Yunaqid ni bertentangan dengan apa yang disyaratkan dalam rukun al-amal. Okey, so itu adalah jawapan yang Ustaz cadangkan lah. Al-amal yudirru asy-syarikah. Kalau kamu jawab situ pun, kalau Ustaz dah bagi markah penuh. Untuk bagi penerangan lagi, wa hadha yunaqid bima syurita fi ruknil amal. Menunjukkan kamu hafal syarat rukun amal, iaitu salah satunya ialah tidak memudaratkan syarikat. Ataupun jawapan lain, sebab soalan tadi dia ada mengatakan tanpa izin kan. Okey, kamu boleh jawab la yasih adamul izni baina syuraka, innal ittifaq bainahum syartun min syurutil amal. Okey, sebab perbuatan dia tadi tak ada izin di antara ahli-ahli syarikat, dan persetujuan di antara ahli-ahli syarikat bainahum adalah syarat daripada syurutil amal. Okey. Okey, ni Ustaz tunjuk. Mana al-ittifaq tadi? Ni, nampak ni. Al-ittifaq. Maksudnya apa sahaja tindakan, apa sahaja keputusan yang salah seorang ahli syarikat nak ambil, dia perlu persetujuan ramai. Okey. Okey, kita pergi soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga, ittafaqa Dawudu ma'a syarikihi annahu wahdahu sayatahammal al-khasarah min asy-syarika idza hasanat. Okey. Daud telah bersepakat bersama ahli syarikatnya bahawa dia seorang sahaja yang akan menanggung al-khasarat. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Okey, al-khasarat, kerugian. Okey. Kerugian syarikat apabila kerugian berlaku lah. Maksudnya si Daud ni dia kata, okey, kita bersyarikat, tapi kalau rugi saya seorang tanggung. Awak semua ambil baliklah duit modal yang awak letak. Boleh ke tak boleh? Time ni kamu kena fikir macam biasa. Ingat balik segala rukun-rukun. Adakah dia kena mengena dengan amal? Tak ada. Adakah dia kena mengena dengan al-mal? Ya. Sebab apa? Sebab ada al-khasarat. Okey? Ada perkataan al-khasarat. Salah bulat. Mana al-khasarat ni? Ni. Ada perkataan al-khasarat. Al-khasarat bermaksud kerugian. Okey? So, dia ada kena mengena dengan al-mal. So, dia nak attack. Ustaz boleh agak dah. Dia nak attack dekat bahagian al-mal. Adakah kena mengena dengan al-aqidah ni? Tak ada. Adakah kena mengena dengan as-sirah? Pun tak ada. Okey? Sebab dia dah ittafaqa kan? So, jawapan dia boleh ke tak? Okey, kita lihat jawapan cadangannya adalah la yasih. Okey, la yasih lianna limadha? Tuqassimul khasarat hasbu qadru ra'sil mal wa la yajuzu li syakhsin wahid an yatahammalaha duna ghairuh. Okey, maksudnya tuqassim, dibahagikan ataupun dibahagikan kerugian berdasarkan qadri ra'sil mal, modal. Maknanya kalau siapa yang letak modal, maka rugi dia pun dia dapat banyak. Okey, wala yajuzu li syakhsin wahid, dan tidak diharuskan hanya seorang sahaja untuk menanggungnya, yang mana yang lain tak menanggung. Tak boleh lah. Okey, dalam syarikat orang kata susah sama
yang dipikul bercicir bukan. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing Okey, maknanya siapa yang letak banyak, dia kalau rugi banyak. Siapa yang letak sikit, kalau dia rugi sikit je lah. Okey. Itu adalah jawapan cadangan dia. Okey, kita pergi ke soalan yang terakhir. Ishtaraka Zaidun ma'a Khalid. Okey, Zaid dengan Khalid ni bersyarikat fi at-tijarah, dalam perniagaan. Ala an yakuna ar-ribhu, yang mana keuntungan tadi Zaidun aksar min nisbati ra'si malihi. Keuntungan tu bila dapat Zaid dapat banyak daripada apa yang diletak dalam modal. Maksudnya katalah Zaid dengan Khalid ni si Zaid letak 50%, si Khalid pun letak 50%. Tapi bila untung, Zaid dapat 60%, si Khalid dapat 40%. Boleh tak? Boleh ke tak boleh? Okey. Dalam soalan ni dia tak kata si Khalid ni setuju atau tidak, tapi kita anggap je lah dia setuju. Okey, sebenarnya benda ni khilaf ulama. Okey, kalau mazhab Hanafi tak ada masalah. Mazhab Hanafi bila rugi kena ikut berapa persen kamu letak modal. Maksudnya kalau 60% modal kamu, maka kalau rugi 60% lah kerugian kamu. Itu mazhab Hanafi. Itu mazhab Hanafi. Tapi kalau untung, tak ada masalah. Asalkan semua ahli syarikat setuju. Okey. Ustaz ulang lagi sekali. Mazhab Hanafi, kalau rugi, kita ikut Ra'sul Mal, modal. Tapi kalau untung, terpulang pada ahli syarikat. Kalau orang tu dia letak 40%, dia kata kalau untung saya dapat 80%, semua ahli syarikat setuju, tak ada masalah. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i yang kita belajar ni, dalam buku teks ni tak boleh. Untung ke rugi kena ikut Ra'sul Mal. Okey. So jawapan dia kalau kita mazhab Syafi'i ataupun kita ikut buku teks, kamu lihat sini. An yakuna ar-ribhu wal khusran ala qadri Ra'sil Mal. Kena ikut modal. So kita tak perlulah letak mazhab Hanafi, kita hanya jawab la yasih. Limadha? Yuqassimu ar-ribhu hasbu qadri Ra'sil Mal bila ziyadah wala nuqsan. Okey, dibahagikan keuntungan tadi mengikut kadar modal. Okey, tanpa ada penambahan ataupun pengurangan. Siapa yang letak 60%, bila dapat untung, 60% dia dapat. 40%, 40% dia dapat. Tak kira lah untung ke rugi. Okey. So, itu adalah jawapan cadangan daripada soalan yang keempat. So, itu saja saya rasa. Kalau ada sebarang soalan, boleh tanya Ustaz dalam WhatsApp ke Telegram. Apa lagi IG, kalau kamu follow Ustaz lah. IG, kalau nak surat menyurat pun boleh. Surat menyurat tak payah. Surat menyurat tak payah. Kena stamp semua kan. Okey. Senang WhatsApp je lah. WhatsApp ataupun Telegram. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.